الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak tanya, suara saya jelas ke tak jelas? Clear tak suara? Boleh dengar elok? Hari ini hujan. Takut saya cakap nanti ada yang tak dengar. Boleh dengar? Clear? Clear lah. Alhamdulillah. 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 Saya ada urusan dia Ustaz. Ini saya mai Bukit Wang ni, kawasan Bukit Wang, Malau, Jitra. Hujan ni. Mai dusun kawasan pokok-pokok durian. Di belakang saya ni hujan di belakang ni. Mudah-mudahan kita dapat teruskan kelas kita, insya-Allah. Kita sambung muka surat 2. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fi ad-darain amin. Jaa bid-din al-islami alladhi la yaqbalu Allah yawm al-qiyamah dinan ghairahu. Baginda membawa agama Islam. Bukan Nabi Muhammad sahaja yang bawa Islam. Semua Nabi-Nabi membawa ajaran Islam. Ajak orang sembah Allah sahaja. An ya'budullah. Sembahlah Allah saja. La tusyriku bihi syai'a. Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Di sudut akidah, semua Nabi-Nabi bawa ajaran yang sama. Semua bawa Islam. Nabi Ibrahim yang dituduh kata Yahudi, Nasrani, dituduh kata dia orang Hindu pun mendakwa Nabi Ibrahim Hindu, Brahmin, kasta paling mulia. Tapi Allah Ta'ala sebut walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim lurus dan beragama Islam. Hanifan muslima. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat nanti Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Agama yang betul hanyalah Islam. Yang lain semua sesat.
Tak boleh kita kata semua agama sama. Tak boleh. Inna din indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Islam sahaja agama. Yang lain tu bukan agama. Yang lain ajaran-ajaran sesat. Yang lain ajaran-ajaran sesat. Dan ajaran-ajaran sesat ni, al-kufr millatun wahidah. Kafir itu satu agama, satu ajaran, satu millah. Yang kata kafir ni Hindu, Kristian, Buddha dan sebagainya, semua tu millatun wahidah. Dia satu je, satu ajaran, iaitu ajaran sesat ke neraka. Adapun agama hanyalah Islam. Walaupun dalam bahasa Arab dia ada sebut jamak. Din itu adian. Muqaranatul adian, perbandingan agama-agama. Itu pada majas, pada sebutan sahaja. Adapun hakikat, agama hanya satu. Yang lain semua bukan agama. Yang lain semua sesat menuju ke neraka. Agama yang diredai Allah, Islam. Dinul Islam. Tidak ada adian yang lain yang Allah Ta'ala terima. Adian ni makna agama-agama. Agama sebenarnya tak banyak. Satu je agama. Islam saja agama. Yang lain bukan agama. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya, sesiapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tak ada lah, Islam saja agama, lain bukan agama, maka tidak akan diterima. Allah tak anggap sebagai agama yang lain-lain tu. Dan dia di akhirat nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Wa huwa min nasali sadati Quraisy, asyrafu qabilatin fi Makkah al-Mukarramah. Baginda berasal dari keturunan pembesar Quraisy. Quraisy merupakan kabilah yang paling mulia di Mekah. Quraisy ni asal maknanya duit kecil, duit shilling. Kau orang berniaga, dia kena sediakan duit kecil, duit shilling, duit baki. Duit tu qarshun. Qarshun duit. Quraisy duit kecil. Isim tasghir Quraisy. Duit kecil. Pasal keluarga Nabi ni, keluarga orang-orang yang terlibat dalam perniagaan. Family tijarah. Dia panggil usrah tijarah. Keluarga berniaga. Suka berniaga. Pandai berniaga. Nabi Muhammad pun berniaga. Kita semua tahu, dengan berkat perniagaan ini Allah pertemukan jodoh Nabi dengan isteri Nabi, Sayyidatuna Khadijah. Quraisy tu maksudnya duit-duit kecil. Itu makna Quraisy. Gelaran kepada salah seorang moyang Nabi yang bernama Fihr. Fa-ha-ra, Fihr. Asyrafu qabilatin, kabilah paling mulia, kabilah Quraisy lah. Fi Makkati al-Mukarramah. Fi ni, kalau mengaji nahwu, fi Makkah tu kena baca Makkata. Fi Makkata. Tapi dia duduk sebagai mudhaf, maka kita kasrahkan dia. Jar dengan kasrah. Fi Makkati. Tak perlu baca fi Makkata. Ini bagi asatizah yang belajar nahwu, dia faham lah. Selalunya fi Makkata. Tetapi bila dia jadi mudhaf, dia dijar seperti biasa, jar dengan kasrah. Fi huruf jar, Makkati majrur bil kasri. Sebab apa? Sebab dia mudhaf. Makkatil Mukarram. Kan dalam matan Alfiyah, kitab nahwu, wajurra bil fathati ma la yansarif. Dijarkan dengan fathah, iaitu ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif dijarkan dengan fathah. Contohnya nama tempat yang ada ta marbutah, jar dengan fathah. Malam yudhaf, syaratnya dia bukan mudhaf. Aw yaku ba'da al-radif,
ataupun padanya terdapat alif lam al. Kalau ada alif lam atau dia berada di tempat mudhaf, jarnya dengan kasrah, bukan jar dengan fathah. Malam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Itu dalam matan Alfiqh kitab Nahwu. Quraisy adalah gelaran kepada moyang Nabi yang bernama Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Nasab yang sampai kepada Fihr akan disebut kaum Quraisy. Itu dalam Quran ada surah Quraisy. Mereka biasa meniaga sampai luar negara. Suratu Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka rihlah musim panas dan musim sejuk. Kan? Allah Ta'ala beri keamanan, aman dari ketakutan, memberi makan bila mereka lapar. Allah sebut lapar, ada makanan. Takut, Allah aman. Dan nasab yang selepasnya tidak disebut Quraisy, bahkan disebut sebagai kaum Kinani. Imam Al-Bukhari telah menyebutkan nasab Nabi hingga ke moyang Nabi yang bernama Adnan. Beliau menyebutkan senarai panjang itu di dalam bab pengutusan Nabi SAW seperti berikut. Ni keturunan Nabi ni sampai Adnan itu sahih. Kalau sampai Nabi Adam, yang tu tak betul. Itu dakwaan. Tidak ada seorang pun yang tahu susur jalur keturunan Nabi sampai kepada Nabi Adam. Tak. Yang sahih sampai Adnan. Itu betul lah. Ini disebut dalam kitab Sahih Bukhari. Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadar ibn al-Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'd ibni Adnan. Sampai Adnan. Setiap nama-nama ni semua tokoh-tokoh yang mempunyai harta yang banyak, kaya dan berakhlak mulia. Semua ni. Dan ada yang nama betul, ada yang gelaran. Contoh Muhammad tu nama betul. Bin Abdullah pun betul. Abdul Muttalib tak betul. Abdul Muttalib bukan nama, itu gelaran. Nama betul dia Syaibah Al-Hamdi. Syaibatul Hamdi. Uban kepujian. Sebab Tuan Nabi, dia dilahirkan ada setumpuk rambut putih. Maka orang sayang dia, comel. Ada uban, kecil-kecil lagi dah ada uban. Keluar pada perut mak ada uban. Orang panggil dia Syaibah, uban. Alhamdi, kepujian, kasih akhlak dia mulia. Abdul Muttalib nama Syaibah. Bin Hashim. Hashim nama Amru. Hashim nama Amru. Hashim makna yang mematahkan. Kerana Amru ini, dia pergi meniaga di Syria, Syam. Bila dia balik, ramai orang kebuluran. Ramai orang Mekah. Ramai orang Mekah ni lapar. Miskin lapar. Maka Amru yang kemudiannya digelar Hashim, Amru ni dia sembelih unta, dia patah-patahkan tulang unta, dia patah-patahkan roti, dia buat bubur, jamu orang makan. Bubur tu buah susu, buah roti, bubur daging, dipanggil tharib. Dan Nabi cukup sukalah, kegemaran Nabi makan bubur tharib. Kalau buah, Nabi suka buah labu. Kalau sayur mula bubuk, Nabi suka bubuk tari. Dia patah-patahkan tulang unta, cincang-cincang, patah-patahkan roti, rendam sekali, masak sekali. Maka sebab tu dia dipanggil Hashim. Asalnya nama dia bukan Hashim, nama dia Amru. Amru Ma'mur, Umar, Amru, Amir, Umair. Maksudnya Ma'mur. Johor Al-Ma'mur, Darul Ma'mur.
negeri yang makmur, berkembang, maju. Umar. Amru. Abdul Muttalib tu gelaran kepada Syaibah Al-Hamdi. Ya, betul. Nama dia Syaibah Uban, Hamdi kepujian. Pun tengok-tengok kecil-kecil ada uban, orang kata, amboi, huduh-huduh lah budak ni, comel budak ni, huduh-huduhnya. Ada uban mula dah setumpuk. Dia digelar Abdul Muttalib pasal pakcik dia nama Muttalib. Al-Muttalib tu pakcik dia ambil dia belah. Dia anak angkat kepada pak saudara dia Al-Muttalib. Al-Muttalib dua beradik dengan Hashim. Al-Muttalib anak Abdul Manaf. Abdul Manaf ada 3 orang anak. 3-3 lelaki. Abdul Manaf ada 3 orang anak. Anak dia 3-3 lelaki. Ada yang nama Hashim, ada yang nama Al-Muttalib. Al-Muttalib tu belah Syaibah, maka orang panggil dia Abdul Muttalib. Abdul Manaf ada 3 orang anak. Hashim, Al-Muttalib. Al-Muttalib tu yang belah Abdul Muttalib, belah Syaibah. Hashim, Al-Muttalib, seorang lagi Abdul Syams. Abdul Syam ni keluarga Sayyidina Uthman, moyang Sayyidina Uthman bin Affan, dan juga moyang Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb sampai kepada Abdul Syam. Jadi ni pun 3 beradik, Abdul Syam, Hashim, Al-Muttalib. Al-Muttalib belah Tok Wan Nabi, maka dipanggil Abdul Muttalib. Ada kisah dia. Al-Muttalib ni dia belah Syaibah. Lepas tu dia nak hantar Syaibah balik ke Mekah, ke rumah ayah dia sendiri Hashim. Al-Muttalib bawa Syaibah nak hantar dekat Hashim. Pak Syaibah tu Hashim. Dia buat anak angkat. Kemudian Syaibah ni pakai baju buruk, baju kotor, kena selut apa kotor. Naik unta belakang. Orang tanya dia, wahai Al-Muttalib, belakang kamu tu siapa? Anak kamu ke? Dia kata, tak. Anak penakan kamu ke? Memang anak penakan dia lah, Syaibah tu. Dia buat sengap je. Orang tanya, hamba kamu ke tu? Baju berlemuai tu, main selut, kotor. Orang tanya, hamba kamu? Dia kata, ya, ni hamba saya. Maka orang pun panggil Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Budak ni hamba kepada Muttalib. Muttalib tu kok penakan dia. Akhirnya lekatlah nama tu, Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Abdul Muttalib, hamba, anak buah, hamba yang dimiliki oleh Al-Muttalib. Kita tak boleh buat nama anak Abdul Muttalib, no? Syariat kita, Nabi melarang kalau nak buat Abdu, kena kembang dengan nama-nama Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Ghani, Abdul Syakur. Abdul Muttalib tak boleh. Kita jangan berdalilkan mereka ni zaman jahiliah. Kita kata tu Tok Wan Nabi Abdul Muttalib. Orang panggil hamba kepada Muttalib, hamba Abdi. Padahal dia bukan hamba Abdi. Dia anak saudara Al-Muttalib. Nama dia Syaibah Al-Hamdi. Akhirnya lekat Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi. Nama betul Syaibah. Dia digelar, itu panggilan tu Abdul Muttalib. Nama betul Syaibah. Dia digelar Mut'imul Tuyur. Mut'imut Tuyur, orang suka jamu makan burung. Mut'im, pemberi makan. Tuyur, burung. Wal wuhush, binatang-binatang buah. Dia selalu naik atas bukit Gua Hira tu, Jabal Nur. Dia bawa makanan macam kita bawa dedak. Dia jamu makan kepada burung-burung dan binatang-binatang buas yang ada di atas Jabal Nur, bukit Gua Hira tu. Maknanya zaman Nabi masuk Gua Hira. Zaman Tok Wan Nabi juga suka memanjat ke atas puncak Hira untuk menjamu makan kepada burung-burung dan binatang-binatang liar yang ada di sana. Orang pemurah. Jadi kita mengaji sirah, kita kena tahulah nama betul nama apa.
Macam saya di kampung orang panggil Ibrahim. Nama betulnya apa? Zamri bin Hashim. Kampung saya panggil Ibrahim. Kadang-kadang orang ni dia ada nama betul dengan nama tak betul, nama gelaran. Gitu. Saya tak mau hurailah satu-satu, banyak lagi nama yang digelar. Macam Kilab, dia bukan nama betul, dia ada banyak anjing. Kalbun kan anjing, Kilab orang yang ada banyak ekor anjing. Anjing banyak ekor. Kaya lah. Anjing guna untuk anjing memburu, anjing untuk jaga kilang. Mana orang-orang kaya. Wa yattasil nasabuhu bi Ismail ibni Ibrahim alaihi assalam. Keturunannya sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. An Wathilah ibni al-Asqa' yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa min Kinanah Quraisyan wastafa min Quraish Bani Hashim wastafani min Hashim. Artinya daripada Wasilah bin Al-Asqa' berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari kalangan anak Nabi Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah. Jadi kita jumpa dah tang mana Kinanah? Tang mana Kinanah? Tang Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Mudar bin Kinanah. Kinanah tu cucu kepada Nabi Ismail. Dan memilih Bani Hashim dari Quraisy. Quraisy Allah Ta'ala pilih Hashim. Nabi Muhammad ni dipanggil juga Al-Hashimi. Al-Hashimi keturunan Bani Hashim. Dia ada dua, Bani Hashim, Bani Muttalib. Satu lagi Bani Umayyah. Bani Umayyah. Tiga ni keluarga besar. Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Umayyah. Mereka ni sebenarnya tiga beradik. Kan saya sebut tadi. Hashim, Al-Muttalib, seorang lagi Abdul Syam. Daripada Hashim tu dapat Nabi Muhammad Bani Hashim. Daripada Muttalib tu dapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Imam Syafi'i keturunan dia sampai kepada Muttalib. Muttalib yang bela Tok Wan Nabi. Yang Tok Wan Nabi pakai baju berlemuh itu. Akhirnya dia kata, ni hamba aku. Lekat Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Ada Bani Umayyah yang memerintah di Syria, Damsyik. Bermula dengan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia keturunan Bani Umayyah. Tiga ni adik beradik. Bani Umayyah, Bani Hashim, Bani Muttalib. Tetapi yang tak boleh dapat zakat dua aja. Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Bani Umayyah, Nabi kata halal mendapat zakat sebab dia tidak dianggap sebagai keluarga Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi tu wa sahbihi wa sallim. Selawat kepada keluarga Nabi. Dalam bab zakat, keluarga Nabi hanya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Muttalib tu bukan Abdul Muttalib. Muttalib tu orang yang bela Abdul Muttalib. Muttalib tu pak saudara kepada Abdul Muttalib. Ada orang keliru. Dia kata Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib serupa sebab Abdul Muttalib anak Hashim. Tak. Bani Hashim dan satu lagi bukan Bani Abdul Muttalib, tetapi Bani Muttalib. Allah pilih Nabi dan memilihku dari Bani Hashim. Allah pilih. Lepas tu Nabi Muhammad ni digelar Al-Mustafa. Al-Mustafa, orang yang dipilih oleh Allah. Inna Allah astafa Adam. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam. Wa ala Imran. Allah pilih keluarga Imran. Wa ala Ibrahim. Allah pilih keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad termasuk dalam keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ismail bin Ibrahim.
Nabi mempunyai nama yang banyak. Oh, banyak nama Nabi. Ada ulama senarai beratus-ratus. Kita baca Yasin. Yasin tu nama Nabi. Taha. Taha nama Nabi. Apa buktinya? Sebab nanti ada dhamir. Taha ma anzalna alaika. Ka tu kembali bertaha. Kami tidak menurunkan ke atas kamu Quran. Kamu tu siapa? Taha. Taha ma anzalna alaika. Ka tu rujuk dhamir, marja' dia kembali kepada Taha. Kami tak turunkan kepada kamu wahai Taha. Taha Rasul. Yasin. Yasin nama Nabi. Ada tafsiran Yasin, wahai sekalian manusia. Ada tafsiran Yasin, kita tak tahu. Allah Maha mengetahui. Apa maksud Yasin? Ada tafsiran Yasin itu nama Nabi Muhammad. Apa hujahnya? Nanti ada dhamir. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka. Innaka. Sesungguhnya kamu wahai Yasin, la minal mursalin, salah seorang daripada rasul utusan Allah. Innaka la minal mursalin. Innaka. Ka tu kembali pada Yasin. Banyak lagi nama Nabi. Kita tengok dalam hadis ni Nabi sebut 5. 5 ni bukan litahdid. Bukan 5 sahaja. Tapi ada banyak lagi. Yang dalam selawat Barakat Makiyah tu macam mana Ustaz? Macam mana? Tolong sebutkan nama-nama tu. Saya pun tak berapa tahu sangat. Ustaz tolong bagi satu nama, kita tengok yang mana nama Nabi SAW. Nama Nabi ni banyak disusun oleh para ulama. Banyak nama menunjukkan mulia Tuhan punya nama. Apa kaedah dia? Kaedah dalam bahasa Arab disebut kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Kathratul asma, banyak nama, tadullu ala, menunjukkan atas syarafil musamma, mulia tuan nama. Tuan nama ni orang yang mulia. Itu nama dia banyak. Ia menunjukkan kemuliaan bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan nama yang paling masyhur ada 5. An Jubair bin Mut'im qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 5 asma. Li 5 asma. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra wa ana al-Hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadami wa ana al-Aqib. Rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Jubair bin Mut'im, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mempunyai 5 nama. Aku adalah Muhammad, Ahmad. Ahmad isim tafdhil, paling terpuji. Ahmad, Muhammad yang dipuji. Kerana banyaknya kemuliaan-kemuliaan Nabi, Nabi dipuji di langit dan di langit, di bumi dan di langit terpuji. Bikathrati khisalihi al-hamidah, kerana banyaknya sifat-sifat mulia Nabi. Manusia yang dipuji di langit dan di bumi, terus menerus dipuji dengan selawat dan salam kepadanya. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, daripada perkataan mahyu, penghapus. Mahi yang menghapus. Mahyuddin, bukan Mahyuddin. Muhyuddin, penghidup agama. Muhyuddin, penghidup agama. Kalau Mahyuddin, penghapus agama. Al-Mahi, yang Allah hapuskan kekufuran dengan kufur. Al-Hashir, yang dikumpulkan seluruh manusia
di belakang kakiku, iaitu di padang mahsyar nanti. Bila Nabi bagi syafaat, semua boleh bergerak meninggalkan padang mahsyar. Nabi bergerak, orang lain pun boleh bergerak. Semua pakat turut kaki Nabi. Nama Nabi Al-Hashir, yang dikumpulkan seluruh manusia di belakang kakiku. Aku boleh bergerak, orang lain pun boleh bergerak. Syafaat uzma. Dan aku adalah Al-Aqib, yang terakhir. Ini pagi tadi saya sebut dah riwayat Imam Muslim. Ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Aku al-aqib, tidak ada seorang pun nabi selepas. Sama dengan ayat Quran, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Muhammad bukan bapa seorang lelaki pun dari kalangan kamu, tetapi dia utusan Allah dan dia Nabi terakhir, Rasul terakhir. Wa khatamun nabiyyin. Di belakang Nabi ni, kalau kita baca kitab Syama'il, ada tumbuh isi, ketumbuhan. Tumbuh isi belakang ni, macam ketuat, tai lalat hidup, tumbuh seketui. Dan di situ ada tulisan Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup sekalian Nabi dan Rasul. Tak ada dah Nabi, tak ada Rasul. Ada tulis sini. Dipanggil Khatamun Nubuwah. Cok kenabian. Ada belakang. Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi, dia belajar daripada guru dia, Nabi Muhammad ni tak menerima sedekah. Nabi Muhammad ni hanya menerima hadiah. Dan tanda Nabi ni, Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman, dia ada satu ni belakang ni, antara dua bau belakang ni ada isi timbul, ketumbuhan. Di situ ada lekuk-lekuk, ada tertulis penutup kesudahan sekalian Nabi dan Rasul. Tulis ni. Dia kedak-kedak dia jadi bentuk tulisan. Isi Nabi tu macam ketuat tu. Ketuat tak elok lah. Ini cantik. Besar telur burung. Besar juga lah. Besar telur burung. Dalam sebahagian kitab sirah, isi ni mula tumbuh waktu dada Nabi dibelah. Waktu Nabi nak Isra' Mi'raj tu, dibelah dada Nabi, dikeluarkan jantung Nabi atau hati sanubari Nabi, dibasuh, diletakkan balik, dimasukkan ilmu kebijaksanaan semua. Kemudian disuruh Nabi beralih, cop belakang. Cop tu lekat tulisan dan timbul dia punya cop mohor tu, timbul, cop yang timbul. Isi pun timbul, tulisan tu pun timbul. Kalau pegang ni rasa Khatamul Al-Anbiya wal Mursalin. Di dalam hadis yang lain disebutkan seperti berikut. Ni nama Nabi lagi ni. Nama Nabi Muhammad lagi. Sammaituka al-mutawakkil laisa bifazzin wala ghalizin wala jafin wala sakhabin bil aswaq wala yuqabilu sayyi'ata bil sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Rawahul Bukhari. Artinya, aku namakan kamu dengan nama Al-Mutawakkil, yang kuat tawakal. Buat usaha, buat kerja, tawakal kepada Allah. Usaha kita kena buat, hasil serah dekat Allah. Kamu bukan orang yang keras, tebal dan kasar hati. Kamu juga tidak menjerit-jerit di pasar. Taklah. Nabi meniaga, tapi Nabi jaga akhlak Nabi lah. Tak riuh-riuh macam orang lain. Tak jerit-jerit, tak bergaduh, tak bertengkar. Lagi apa lagi nama Nabi? Dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi kamu memaafkan dan melupakan kesalahan orang terhadapmu. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46, Allah menyebutkan 6 nama Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh-contoh saja, tuan-tuan boleh cari lagi nama Nabi banyak. Boleh buat carian dalam kitab-kitab. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. 6. Dalam ayat ni ada 6 nama Nabi. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskan kamu sebagai saksi, syahidan, saksi. Nabi melihat amal soleh yang kita buat ni, Nabi lihat, diperlihatkan kepada Nabi. Nabi jadi saksi. Nabi tengok kita buat baik, ditayang kepada Nabi. Ni fulan bin fulan ni buat baik, selawat kat kamu ke apakah, diberitahu kepada Nabi. Dan kalau kita buat jahat pun ditunjuk kat Nabi. Nabi kata, amalan umatku bila ditayang kepadaku yang baik-baik, hamidullah, aku akan mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamidullah, aku memuji Allah. Dan kalau aku lihat ghaira dhalik, selain itu, hak tak baik lah. Lain daripada baik, tak baik. Umatku amalannya yang baik, aku akan puji Allah. Kalau aku dapati amalan mereka ghaira dhalik, lain daripada baik, mana tak baik. Nabi tak gamak nak kata tak baik. Nabi kata ghaira dhalik, lain daripada baik. Mana tak baik, jahat. Apa aku buat? Astaghfartullah, aku akan minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kamu. Mudah-mudahan Allah ubah perangai kamu. Waktu Nabi hidup, Nabi jadi saksi. Nabi dah wafat, Nabi menyaksikan amalan kita, diperlihatkan kepada Nabi. Jadi kita kena jadi umat yang menggembirakan Nabi. Jangan jadi umat yang menyusahhatikan Nabi, menyedihkan Nabi. Akhirat nanti Nabi jadi saksi. Yang baik masuk syurga, Nabi tengok. Yang jahat masuk neraka, Nabi tengok. Ada satu ayat Quran yang menyebabkan Nabi menangis. Nabi suruh sahabat Nabi baca Quran. Nabi suruh sahabat Nabi baca Quran. Abu Musa al-Ash'ari, suara dia sedap. Nabi kata, Iqra' alayya, tolong baca Quran, saya nak dengar. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari pun baca, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Cuba bayangkan, Quran tu, fakaifa, cuba bayangkan, idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Setiap umat ada saksi yang menyaksikan umat kena azab, umat masuk syurga, iaitu Nabi-Nabi menyaksikan umat masing-masing. Setiap umat ada saksi, yakni Nabi. Waji'na bika ala haula'i syahida, dan kami bawa datang engkau wahai Muhammad menjadi saksi ke atas mereka ini, ke atas mereka itu. Nabi sampai ayat ni, Nabi kata cukup. Teriak Nabi. Nabi tak boleh nak bayang. Kita kalau tengok filem kita seronok, kita tengok bola kita seronok. Nabi kata kalau aku tengok umat aku kena bakar, aku tak sampai hati. Nabi teriak. Kesian kat kita. Itu syahid, saksi. Waktu kita hidup dia jadi saksi, kita mati dia jadi saksi, kita akhirat nanti pun Nabi Muhammad menjadi saksi. Wa mubashshira, pembawa berita gembira. Mubashir tu nama Nabi. Nabi bagi tahu fadilat amal, buat macam ni masuk syurga, bagi berita-berita gembira dekat kita. Fadilat, pahala-pahala, ganjarannya. Mubashiran, bawa berita gembira. Wa nadhira, nadhir itu nama Nabi, dan berita menakutkan, ancaman, buat maksiat, neraka, dosa, murka Allah. Nabi guna uslub bagi orang seronok dan bagi orang takut. At-targhib wa tarhib. Targhib, menggalakkan orang buat amal soleh dengan ganjaran-ganjarannya. Wa tarhib, dan menakutkan orang buat dosa-dosa. Basyiran wa nadhir. Mubasyiran wa nadhir. Nama Nabi Mubashir, nama Nabi Nadhir. Kemudian nama Nabi Da'i. Da'i itu Nabi. Dan kamu sebagai penyeru, pendakwah ke jalan Allah dengan izinnya. Siraj, dan sebagai lampu, munira, yang bercahaya.
lampu yang menerangi. Lampu yang menerangi. Nabi terang, umat pun terang. Itulah tamsilan bagi orang yang alim. Dia kena jadi macam lampu, jangan jadi macam lilin. Jadi macam lilin, kita korbankan diri kita. Jadi macam lampu, kita terang, orang boleh tumpang terang kita. Kalau lilin dia sendiri terang, orang tak tumpang dan dia korbankan dirinya. Itu nasib malang. Nabi bukan seperti lilin, tapi Nabi seperti lampu. Sirajan munira, lampu yang menerangi. Orang yang baik, dia terang, dia terangkan orang lain. Dia terang, dia faham, dia usaha memahamkan orang lain. Dia salih, dia mentaslihkan orang lain. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu. Wad'u ghairaka, lepas tu ajak orang lain untuk jadi baik. Salih, muslih, terang lagi menerangi. Itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti dekat ni dulu. Esok kita sambung lagi keturunannya dan kewafatan bapanya. Allah uji Nabi dengan bermacam-macam ujian. Sejak dalam perut mak lagi, Nabi dah dapat ujian. Ayah Nabi meninggal dunia. Nabi yatim, tak dapat lihat rupa parah ayah. Baru 2 bulan mak Nabi mengandung. Allah uji mak Nabi, Allah uji Nabi kehilangan bapa. Tak dapat merasai kasih sayang seorang bapa. Banyak lagi ujian-ujian. Ujian itu tanda Allah Ta'ala sayang. Jadi kita usaha jadi lampu. Saya tak setuju kalau anak murid saya buat sajak, guruku, engkau seperti lilin. Tak mau, lilin tak mau. Lilin ni kita punya teruk, ajak punya teruk, siapa pun tak peduli. Kita didik, letih kita, tak nampak hasil. Anak-anak kita na'udzubillah jadi jahat apa semua. Kita terang seorang-seorang, kita korban diri kita, kita bakar diri kita. Jangan jadi seperti lilin. Ada orang buat syair, guruku kau umpama lilin. Ubah, guruku kau umpama lampu. Lampu tu cantik, terang, mahal, lawa, dan dia boleh bagi terang. Buka satu lampu, terang ruang tamu. 2 lampu, 3 lampu, lagi banyak lampu lagi bagus. Jadi kita berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan kita seperti Nabi Muhammad, jadi sirajan munira. Allahumma ja'alna sirajan munira. Ya Allah, jadikan kami bagaikan lampu yang menerangi. Lampu dia tak bakar diri dia, tapi lama-lama dia terbakar lah juga. Lampu ni dia dihargai. Orang tengok dia pun cantik. Itu lampu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.